Ya sahih, susulan pembukaan semula sempadan negara pada 1 April depan yang bakal menyaksikan kehadiran ramai pengunjung dari luar negara, keperluan untuk mendapatkan vaksin dengan segera menjadi satu mekanisme penting bagi melindungi diri daripada risiko dijangkiti COVID-19. Dalam pada itu, pematuhan kepada SOP juga perlu terus menjadi keutamaan. Barangkali inilah juga satu isyarat kenapa kita perlu pastikan kita sudah menerima vaksin, sudah menerima dos penggalak dan juga bagi anak-anak kita diberi vaksin kerana lebih ramai orang luar akan berada di tempat kita. Artinya risiko itu sebenarnya semakin tinggi. Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 negeri menegaskan walaupun pengunjung luar negara diwajibkan memperoleh suntikan vaksin di negara asal sebelum memasuki negara ini, namun rakyat perlu berwaspada bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Datuk Masidi ditemui media selepas menyempurnakan majlis pemberian imunisasi vaksin dewasa dan vaksin kanak-kanak dan dos penggalak COVID-19 untuk warga kementeriannya di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Datuk Masidi memaklumkan sebahagian besar kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 dan menerima rawatan di hospital terdiri daripada mereka yang belum menerima vaksin. Sehubungan itu, ibu bapa sekali lagi digesa untuk membenarkan anak-anak menerima vaksin demi manfaat kesihatan mereka. 6 pusat pemberian vaksin PPV dibuka di Tuaran bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids iaitu Klinik Kesihatan Tamparuli, Tenggilan, Kiulu, Serusup, Simpangan dan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Tuaran. PPV ini beroperasi setiap hari bagi mencapai sasaran vaksinasi 16,000 kanak-kanak dalam tempoh 6 bulan. Menurut Pegawai Daerah Tuaran Syahrin Samsir, ia juga antara persiapan peralihan ke fasa endemik selain memfokuskan kepada pemberian dos penggalak. Salah satu persiapan peralihan kepada endemik ini untuk adalah memastikan masyarakat kita menerima vaksinasi. Dan sekarang ini fokus kita adalah memastikan mereka yang belum lagi mendapat dos penggalak agar segera berbuat demikian, dan kanak-kanak juga kita menggesa agar ibu bapa segera membawa anak-anak ke PPV ataupun klinik kesihatan di daerah Tuaran yang memberikan perkhidmatan memberi suntikan vaksin ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program promosi PIC Kids di Hospital Tuaran. Sementara itu, Pengarah Hospital Tuaran, Datuk Dr. G. Mohan Gopal Naidu berkata, pihaknya memberi tumpuan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan. Pada masa sama juga kami ingin gunakan pendekatan di mana sepanjang masa cuti sekolah ini, mereka ini tak dapat pergi ke sekolah. Tidak apa. Kami buka setiap minggu 5 hari kami buka dari hari Isnin ke hari Jumaat. Mereka boleh hubungi kami dan kalau ada keperluan nanti kami akan buka Sabtu Ahad jugalah. Ini pendekatan kami dengan masyarakat untuk mencapai target yang ditetapkanlah. Target untuk PIC ni memang kita targetkan kalau untuk daerah Tuaran ni secara keseluruhan kita perlu mencapai 16,000 lah, 16,000 kanak-kanak ya untuk diberi vaksin ya. Untuk setakat ni kita telah mencapai lebih kurang dalam 3,000 ya pemberian vaksin setakat kemarin. Dia meliputi lebih kurang dalam 18% lah. Ibu bapa yang ditemui mengakui kepentingan memberi vaksin kepada anak masing-masing. Ini sebenarnya keperluan kita pada masa kini dan saya juga selaku ibu bapa sangat berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana menyediakan vaksin yang percuma sebenarnya untuk anak-anak kita. Okey. Ya, sihat dengan cergas mencegah COVID-19. Saya bawa anak saya untuk jarum hari ini supaya untuk mencegah daripada terkena COVID-19 dan untuk antibody diorang jugalah. Seramai 50 kanak-kanak menerima suntikan dalam program ini.
Komitmen Taman-Taman Sabah dalam usaha memelihara dan memulihara alam sekitar di negeri ini mendapat pujian Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian D. McFeeters. Brian turut menyatakan kesediaan pihaknya bekerjasama dengan Sabah untuk melindungi alam semula jadi, khususnya di lokasi pelancongan. It's not only the marine parks that we're getting a glimpse of today, but also the important land parks. So both of them are very important for conservation, which is connected to preservation of wildlife, biodiversity, climate change. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan pertemuan dengan pengarah Taman-Taman Sabah, Dr. Maklarin Lakim di Pulau Manukan, Kota Kinabalu mengenai keputusan Kerajaan Malaysia membuka semula sempadan negara bermula 1 April ini. Brian berkata ia merupakan langkah yang baik dan berharap lebih ramai pelancong dari Amerika Syarikat akan berkunjung ke negara ini, terutama Sabah. Brian turut mengakui Sabah mempunyai tarikan pelancongan yang hebat, khususnya berasaskan ekopelancongan. Sementara itu, Dr. Maklarin menyambut baik kesediaan Kedutaan Amerika Syarikat membantu usaha pemeliharaan alam sekitar di negeri ini. Memang Taman-Taman Sabah memiliki sejarah yang panjang sejak mungkin 30 tahun yang lepas lagi, mengadakan kerjasama dengan berbagai-bagai institusi daripada Amerika Syarikat yang mana dari masa ke masa mengadakan penyelidikan, berbagai jenis penyelidikan di dalam taman-taman, khususnya di Taman Kinabalu. Rakyat Sabah menyambut baik pengumuman kerajaan bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik serta pembukaan semula sempadan negara bermula 1 April depan. Masing-masing menyifatkan keputusan tersebut adalah langkah tepat dalam usaha memulihkan ekonomi negara. Saya sedikit sebenarnya rasa lega sebabnya kerana COVID ni telah menyebabkan ramai orang yang menjadi mangsa ekonomi, ya, ada yang bankrupt, tapi kalau dah macam ni ekonomi dah buka, alhamdulillah lah, sempadan dah dibuka, pelancong boleh datang ke Sabah. Macam kami sebagai peniaga, senanglah kalau macam dibuka sudah, pelancong pun boleh masuk. Time PKP tu perniagaan teruk, jadi kami macam cuti tutup kan. Tapi kami dengar macam mau buka sudah, kami pun senanglah, pelancong akan ramai datang, perniagaan pun akan okeylah, kembali pulih. Saya rasa ini memang kena buatlah sebab rakyat pun sudah susah kan kalau semua tutup. Tapi kita masih bergantunglah kepada negara-negara lain. Ya, kalau buka tak ada orang datang pun susah kan. Malaysia menutup sempadan negara kepada pelancong dan pelawat asing sejak Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa pada 18 Mac 2020 untuk mengekang penularan COVID-19 dalam negara. Baik saudara, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya Rita Alesius Malik. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Sahi. Silakan. Terima kasih.